Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid tahun 4. Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar tentang RBT tahun 4. Masih lagi dalam unit 1 iaitu keselamatan bengkel. Okey, bersama Cikgu Afi. Okey, seterusnya. Okey, standard kandungan pada hari ini adalah 1.1 iaitu amalan keselamatan. Mengenai standard pembelajaran iaitu 1.1.4 membincangkan amalan keselamatan di bengkel. Pertama, kebersihan bengkel. Kedua, penyelenggaraan peralatan. Okey, seterusnya SP yang kedua adalah 1.1.5 iaitu merumuskan kesan mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel. Okey, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 10 hingga 12 untuk pembelajaran hari ini. Okey, manakala objektif pembelajaran hari ini, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat yang pertama, menaraikan satu daripada dua amalan keselamatan di bengkel. Okey, yang kedua adalah menyatakan dua daripada empat contoh penyelenggaraan alatan. Okey, yang ketiga adalah menyatakan secara bertulis dua daripada empat punca dan kesan jika murid mengabaikan amalan keselamatan di bengkel. Okey, kita ada 3 objektif pembelajaran hari ini. Okey, murid-murid boleh lihat gambar yang cikgu tunjuk di belakang tu. Okey, apa yang murid-murid lihat dalam gambar ini? Ya, betul. Gambar ini menunjukkan satu bengkel yang dalam keadaan berselerak ataupun tidak diselenggara. Jadi murid-murid boleh lihat ada alatan-alatan tangan yang diletakkan secara berkumpul, iaitu tidak diletakkan di tempat asalnya. Okey, cikgu nak tanya, apakah yang akan berlaku apabila bengkel dibiarkan begini? Okey, ya betul. Kita boleh apabila bengkel RBT dalam keadaan begini boleh menyebabkan kecederaan kepada murid. Selain itu, alatan tangan juga boleh menjadi rosak kerana tidak diletakkan pada tempatnya semula. Okey, hari ini cikgu akan mengajar tentang keselamatan di bengkel. Okey, kita akan lihat video yang cikgu akan mainkan sebentar lagi. Okey, murid-murid sila berikan perhatian. Amalan keselamatan bengkel. Bengkel yang selamat dapat dilihat dari segi pertama, susun atur dan kebersihan bengkel. Kedua, penyimpanan alatan di tempat yang sesuai dan selamat serta penyelenggaraan alatan. Contoh penyelenggaraan alatan ialah gunting, bersihkan kotoran dengan reja kain atau berus yang sesuai, titiskan minyak bagi tujuan perlindungan dan pelinciran. Bagi papan kekunci, bersihkan habuk dan kotoran dengan berus atau penyedut habuk kecil. Lap papan kekunci menggunakan kain lembut yang lembap. Okey, cikgu akan terangkan tentang amalan keselamatan di bengkel. Jadi murid boleh buka buku teks muka surat 11. Okey, cikgu akan berikan maksud. Apakah itu bengkel yang selamat? Okey, bengkel yang selamat dapat dilihat dari segi susun atur perabot serta penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Okey, mari kita lihat susun atur dan kebersihan. Okey, lihat gambar yang cikgu tunjukkan. Gambar yang pertama menunjukkan contoh bengkel yang tersusun. Kita dapat lihat meja-meja yang di dalam bengkel tersusun. Ini dia. Okey, gambar yang kedua adalah membersihkan meja. Kita dapat lihat di dalam gambar yang kedua itu meja-mejanya tersusun dan kerusi diletakkan di atas meja. Okey, gambar yang ketiga menunjukkan seorang murid menyapu lantai bengkel. Jadi apabila menggunakan bengkel, murid perlu membersihkan lantai. Ini kerana jika tidak membersihkan lantai mungkin akan menyebabkan lantai berhabuk dan mungkin berlaku tergelincir.
Okey. Seterusnya adalah penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Okey, lihat pada gambar pertama. Okey, gambar pertama, simpan alatan di tempat yang sesuai dan selamat. Okey, kita dapat lihat gambar pertama ini, alatan seperti penimbang ini diletakkan di tempatnya. Okey, seterusnya yang kedua iaitu menyusun dan menyimpan alatan di tempat asal. Jadi kita dapat lihat gambar yang kedua ini, alatan-alatan tangan disusun dan diletakkan di tempat asal. Okey, pada gambar yang ketiga pula kita dapat lihat bahan-bahan projek perlu disimpan dengan selamat. Okey, ini adalah contoh penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Okey, kita akan buat satu aktiviti iaitu murid perlu senaraikan amalan keselamatan bengkel yang bersesuaian dengan gambar. Okey, kita dapat lihat amalan keselamatan bengkel yang pertama. Okey, kita nampak murid ni sedang menyapu lantai. Jadi apa jawapannya? Okey, betul, menjaga kebersihan bengkel. Okey, kita tengok pula gambar yang kedua. Okey, gambar kedua kita lihat meja tersusun kan. Ya, betul, susun atur bengkel. Bagus tahniah. Okey, kita lihat pula gambar yang ketiga. Apa jawapannya? Okey, betul, penyimpanan alatan. Jadi kita dapat lihat alat-alat disimpan di tempatnya semula. Okey, kita lihat gambar yang keempat. Okey, jawapannya adalah penyelenggaraan alatan. Okey, tahniah semua. Okey, di sini cikgu akan tunjukkan contoh-contoh cara penyelenggaraan alatan. Okey, murid boleh buka buku teks muka surat 11 juga. Okey, contoh penyelenggaraan pertama ialah alat gunting. Okey. Pertama kita perlu bersihkan kotoran dengan reja, kain atau berus yang sesuai. Okey, kita lihat gunting ini dibersihkan dengan reja kain. Okey, seterusnya titiskan minyak. Titiskan minyak pada gunting itu boleh menyebabkan gunting itu tidak berkarat dan dapat digunakan dengan lebih lama. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ialah papan kekunci. Okey, pertama kita perlu bersihkan habuk dan kotoran dengan berus atau penyeduk habuk kecil. Okey, seterusnya kita perlu lap papan kekunci menggunakan kain yang lembap. Okey, ini adalah contoh penyelenggaraan alat papan kekunci. Okey, contoh alat penyelenggaraan alatan yang ketiga. Okey, yang alatan penyelenggaraan yang ketiga adalah gam perekat panas dan pen 3D. Okey, pertama, jangan terkena air. Okey, kita pastikan alat gam perekat panas itu tidak terkena air. Yang kedua adalah buang semua lebihan muncung alat sebelum simpan. Okey, yang kedua kita perlu buang sisa-sisa lebihan gam itu pada muncung alatan tersebut. Okey, yang ketiga adalah gulung wayar dengan baik. Okey, seterusnya kita lihat contoh penyelenggaraan alatan yang keempat, iaitu penyelenggaraan alatan pisau belit. Okey, pertama, tukar mata pisau. Jika tumpul, boleh juga patahkan mata pisau dengan bantuan guru. Okey, murid-murid boleh lihat pisau belit ini terdapat jalur-jalur pada mata pisau ini. Jadi jika tumpul, murid boleh memotong mata pisau itu. Okey, yang kedua adalah simpan pisau di tempat yang tertutup bagi mengelakkan karat. Jadi pisau perlu disimpan di tempat yang tertutup. Jadi ia tidak akan berkarat. Okey, seterusnya cikgu akan lakukan aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua ialah sila nyatakan dua contoh penyelenggaraan alatan bengkel yang bersesuaian dengan gambar. Okey, pertama kita lihat gunting. Okey, pertama apakah cara untuk menyelenggarakan gunting? Okey, betul, bersihkan kotoran dengan reja kain atau berus yang sesuai. Okey, langkah yang kedua apa? Okey, betul, titiskan minyak. Jadi
Yang pertama, murid perlu bersihkan kotoran dengan reja kain atau berus yang sesuai. Okey, yang kedua adalah titiskan minyak. Okey, ini pula papan kekunci. Apakah yang perlu dibuat langkah pertama untuk menyelenggarakan papan kekunci? Ya, betul. Bersihkan habuk dan kotoran dengan berus atau penyeduk habuk kecil. Jadi murid perlu melakukan membersihkan habuk dan kotoran dahulu dengan berus atau penyedut habuk kecil. Okey, seterusnya gambar yang kedua. Okey, betul. Setelah menyedut habuk, murid perlu lap papan kekunci menggunakan kain lembut yang lembap. Okey, bagus, tahniah. Okey, seterusnya kita akan pergi ke tajuk yang kedua, iaitu jika saya mengabaikan amalan keselamatan. Okey, saya akan tunjukkan dahulu video tentang jika saya mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel. Jadi murid-murid perlu tumpukan perhatian. Apa yang akan berlaku jika kita mengabaikan amalan keselamatan? Jom kita tengok. Pertama, jika kita masuk bengkel tanpa kebenaran guru, kesannya boleh berlaku kecederaan atau kehilangan barang semasa guru tiada. Membawa beg masuk ke dalam bengkel menyebabkan ruang kerja akan menjadi sempit dan menghalang laluan. Jika kita tidak membuka pintu dan tingkap di dalam bengkel, akan menyebabkan tiada pengudaraan yang baik dan pencahayaan yang tidak cukup. Menggunakan bahan tanpa berhemah, kesannya berlakulah pembaziran. Apakah yang akan berlaku jika perkara berikut terjadi? Berikan pendapat kamu. Okey, kamu dah lihat video tadi. Jadi yang berikut adalah contoh kesan yang boleh terjadi jika kita mengabaikan peraturan keselamatan di dalam bengkel. Okey, pertama punca. Okey, punca yang pertama, masuk bengkel tanpa kebenaran guru. Jadi kesannya boleh berlaku kecederaan atau kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Okey, kita lihat pula punca yang kedua. Punca yang kedua ialah membawa beg masuk ke dalam bengkel. Okey, jadi kesannya adalah ruang kerja akan menjadi sempit dan menghalang laluan. Okey, yang ketiga pula adalah puncanya adalah tidak membuka pintu dan tingkap bengkel. Okey, jadi kesannya adalah tiada pengudaraan yang baik dan pencahayaan tidak cukup. Okey, kita lihat yang terakhir. Yang terakhir ialah puncanya menggunakan bahan tanpa berhemah. Jadi kesan yang berlaku pada murid ialah berlaku pembaziran. Okey, jadi kita boleh lihat contoh yang boleh terjadi jika kita mengabaikan peraturan keselamatan di dalam bengkel. Okey, di sini ada aktiviti yang ketiga. Okey, apakah yang akan berlaku jika perkara berikut terjadi? Okey, kita dapat lihat ada dua gambar di sini. Jadi cikgu nak kamu berikan pendapat kamu. Gambar yang pertama ialah minyak atau air tumpah di atas lantai. Okey, betul. Boleh menyebabkan murid tergelincir. Bila minyak atau air tumpah di atas lantai, boleh menyebabkan murid tergelincir. Okey, kita lihat gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua adalah berlari sambil membawa alatan. Okey, apakah yang terjadi jika berlari sambil membawa alatan? Okey, betul. Boleh menyebabkan murid tercedera akibat terkena alatan tajam. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat gambar yang ketiga. Iaitu bermain dan bergurau. Apakah yang akan terjadi jika murid bermain dan bergurau di dalam bengkel? Okey, betul. Boleh menyebabkan murid tercedera dan merosakkan alatan bengkel. Okey, kita lihat gambar yang terakhir, iaitu menggunakan alatan yang rosak. Okey, apakah yang terjadi
jika murid menggunakan alatan yang rosak. Okey, ia boleh menyebabkan murid tercedera dan projek RBT rosak. Okey, jadi kita dah tahu kesan apabila kita mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel. Okey, cikgu akan berikan rumusan pembelajaran hari ini. Okay, yang pertama ialah murid dapat menyenaraikan satu daripada dua amalan keselamatan di bengkel. Okey, cikgu harap kamu dah boleh menyenaraikan dua amalan keselamatan di bengkel. Okey, yang kedua adalah murid dapat menyatakan dua daripada empat contoh penyelenggaraan. Okey, seperti kita lihat tadi, ada penyelenggaraan gunting, ada penyelenggaraan papan kekunci, ada penyelenggaraan pisau belit, dan juga ada penyelenggaraan gam perekat dan pen 3D. Jadi cikgu harap kamu dapat memberikan contoh-contoh penyelenggaraan alatan tersebut. Okey, yang ketiga adalah murid dapat menyatakan secara bertulis dua daripada empat punca dan kesan jika murid mengabaikan amalan keselamatan di bengkel. Jadi cikgu dah tunjukkan tadi, apabila kamu mengabaikan amalan keselamatan di bengkel, kamu boleh mendapatkan kecederaan dan juga kamu boleh menyebabkan berlakunya pembaziran. Okay, jadi cikgu harap pembelajaran hari ini bermakna. Jadi teruskan belajar. Sekian, terima kasih. Semoga maju jaya dalam pembelajaran.